KPM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hai cikgu. Apa khabar cikgu? Hai Chris, khabar baik. Chris tengah buat apa ni? Chris tengah bersenam. Bersenam. Sebelum masuk kelas biasanya Chris akan bersenam terlebih dahulu cikgu. Okey. Bersenam juga. Chris tahu tak pukul berapa sekarang? Dah nak masuk kelas ni. Alamak, dah lambat. Dah lambat ni, cepat Okey, jom masuk cikgu. Jom masuk kelas. Okey, cepat-cepat murid-murid masuk kelas. Hai semua, saya Chris MJ temani anda di slot menengah rendah Didik TV KPM. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 3 dengan topik nanti kita tanya cikgu. Tapi sebelum itu, hari ini kita dibantu oleh Cikgu Syida dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan selaku juru bahasa isyarat kita untuk episod kali ini. Baiklah murid-murid, dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, jom kita menjemput cikgu kita untuk episod kali ini iaitu Cikgu Magis. Hai cikgu. Hai Chris. Apa khabar cikgu? Khabar baik, terima kasih. Okey cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, hari ini kita juga ada murid-murid di Google Meet, betul tak cikgu? Betul, ya. Okey, jom kita berkenalan dengan mereka. Hai semua. Hai. Okey, nampak tu muka-muka dah semangat ni. Cikgu boleh tak perkenalkan murid-murid kita hari ini? Silakan. 4 orang murid ni merupakan mereka dari SMK Konwen Kajang. Okey. Ya, saya perkenalkan Tio. Hai Tio. Lambai sikit. Itu dia. Carol. Hai Carol. Joanna. Hai Joanna. Dan juga Arti. Hai Arti. Okey, saya nak tanya kawan-kawan murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Mana dia? Okey, ada Joanna ada double thumbs up lagi. Hebatlah. Baiklah cikgu, saya nak tanya hari ni kita akan belajar apa cikgu? Apa kaitan gimmick sebelum tadi dengan episod kali ini, dengan topik hari ini? Okey, sebenarnya kita akan belajar tentang ciri kelestarian diri dan senaman yang Chris buat tadi ada satu daripada ciri dalam kelestarian diri sebenarnya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita belajar dulu. Jom cikgu. Okey? Kelestarian diri. Okey. Ini merupakan tajuk kelestarian diri ini adalah daripada bidang 2 iaitu diri, keluarga dan persahabatan. Okey, dan apa yang akan kita pelajari adalah kita akan mengenal pasti ciri kelestarian diri. Yang kedua, kita akan lihat kepentingan dengan adanya kelestarian diri, dan yang ketiga adalah keperluan berilmu pengetahuan dengan budi pekerti mulia dalam membentuk kelestarian diri. Okey. Selanjutnya, cadangan nilai. Ya, betul. Cadangan nilai yang kita akan tunjukkan di sini adalah nilai kerajinan, nilai berdikari, nilai bertanggungjawab, nilai hemat tinggi dan juga nilai harga diri. Yang mana kelima-lima nilai ini merupakan nilai yang utama dalam pembentukan kelestarian diri seseorang individu. Okey. Jadi seperti tadi apabila Chris bersenam setiap hari, setiap pagi atau sebelum masuk kelas, yang tu cadangan nilai kerajinan, betul tak cikgu? Betul cikgu, sebab Chris rajin kan, maknanya Chris selalu bersenam sebelum masuk kelas, betul tak? Itu menunjukkan Chris rajin lah ya. Dan juga Chris juga bertanggungjawab sebab menjaga diri Chris supaya sihat dan cergas. Betul. Okey. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelestarian, apakah itu kelestarian diri, mari kita lihat. Okey, konsep dia ataupun maksud kelestarian diri, sebenarnya kelestarian adalah perkataan daripada akal ya. Akal yang dianugerahkan. Jadi kita ni sebagai manusia memang adalah manusia istimewa kerana kita dianugerahkan oleh akal, yang mana dengan akal ni kita boleh berfikir. Kita boleh berfikir untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Daripada pengetahuan ni kita dapat membentuk kelestarian diri, sama ada kita dapat mengamalkan kelestarian yang positif ataupun negatif. Jadi untuk mendapatkan kelestarian diri ni, dia merujuk kepada ilmu pengetahuan. Seseorang itu perlu berpengetahuan dan juga berbudi
pekerti. Jadi ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti ini saling berkait di antara satu sama lain. Ia saling bergantung di antara satu sama lain untuk membentuk kebistarian diri seseorang individu sebenarnya, Chris. Ya. Okey, baiklah cikgu. Itu dia perkongsian Cikgu Magis untuk topik hari ini, iaitu kebestarian diri. Baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah dengan Cikgu Magis untuk topik kita pada hari ini, iaitu kebestarian diri. TV KPM. Hai murid-murid, kembali lagi ke slot menengah rendah untuk pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kebestarian diri bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda dan juga Cikgu Magis dan kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Konvent Kajang. Baiklah Cikgu Magis, dalam segmen seterusnya, apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, pertama sekali saya nak tunjuk kepada murid-murid saya dan juga murid-murid di rumah. Okey. Apakah imej diri yang ingin anda tunjukkan? Ya. Okey. Adakah anda ingin menunjukkan imej murid yang bijak, imej murid malas, murid aktif ataupun imej pemimpin murid? Okey. Jadi saya nak kemukakan soalan ini kepada murid-murid kesayangan saya. Okey. Boleh tak sesiapa dekat sini murid saya memberitahu apakah imej yang ingin anda tunjukkan? Okey, arti. Ya, apa imej arti? Imej diri yang saya ingin tunjukkan ialah imej pelajar yang berakhlak mulia. Okey, bagus. Imej pelajar murid yang berakhlak mulia. Bagaimana dengan satu lagi jawapan? Saya perlukan satu lagi jawapan. Alright, okey, Joanna. Imej diri yang saya nak tunjukkan ialah imej murid yang berakhlak, yang bertanggungjawab. Okey, murid yang bertanggungjawab. Bagus. Itu adalah beberapa merupakan dua jawapan yang mana kita biasanya akan ingin mendengar daripada murid, ya, iaitu mereka ingin mempunyai akhlak mulia dan juga seorang murid yang bertanggungjawab. Jadi untuk memenuhi tentang imej diri yang ingin ditunjukkan, jadi kita tengok dulu apakah ciri-ciri kebistarian diri. Okey. Okay, sebenarnya ada 6 ciri kebistarian diri, ya. Okey, yang pertama adalah berdisiplin, iaitu mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Okey. Okey, boleh tak murid saya yang di Google Meet itu memberitahu apakah yang anda faham daripada berdisiplin ni? Apakah contoh perbuatan yang menunjukkan berdisiplin? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Tio. Memakai pakaian seragam yang lengkap semasa pergi ke sekolah. Okey, memakai pakaian seragam yang lengkap ke sekolah. Ya, bagus ya. Okey, Chris, memandangkan murid-murid saya memberikan jawapan, apa kata kalau kita beri mereka bintang? Boleh cikgu. Okey. Kita dah mula menyoalkan. Okey, siapa jawab tadi? Carol. Tio. Oh, Tio, sorry. Okey, Tio. Okey, so Tio dapat 1 bintang. Betul. Okey. Bagaimana dengan contoh yang lain berkaitan dengan disiplin? Siapa nak cuba cepat? Angkat tangan. Okey, Carol. Apa contoh disiplin? Tidak hadir lewat ke sekolah. Okey, bagus. Tidak hadir lewat ke sekolah. Okey. Yang kedua adalah ciri bijak, iaitu pintar dan selalu menggunakan akal. Bijak ni merupakan satu perkara yang mana murid perlu menggunakan akal sama ada untuk menyelesaikan masalah, untuk bersikap boleh bertindak secara wajar ataupun juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini merupakan satu daripada ciri yang mana kita dapat kita perlu pupukkan kepada semua murid kita supaya mereka boleh berfikir. Mereka boleh berfikir secara wajar, ya. Yang ketiga adalah ciri bertanggungjawab. Bertanggungjawab sini adalah kemampuan memikul amanah yang diberikan. Boleh tak murid-murid saya berikan satu contoh memikul amanah? Siapa nak jawab? Arti. Bertanggungjawab menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru. Bertanggungjawab menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.
Okey, berikan bintang kepada Arti. Tadi Carol pun ada menjawab ya, Chris. Betul. Jangan lupa bagi bintang. Okey. Minta maaf cikgu. Ya. Carol dapat 1 bintang juga. Betul lah. Jadi contohnya adalah seperti memikul amanah yang diberikan. Contohnya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, contohnya sekiranya sebagai ketua kelas ataupun ketua pengawas ataupun ketua pelajar ya, mereka memikul amanah yang telah diberikan oleh pihak sekolah untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik ya. Okey, seterusnya matang. Okey, ciri kebesaraan yang seterusnya adalah matang, itu banyak pengetahuan dan pengalaman. Sekiranya seorang murid itu mereka bijak, mereka menggunakan akal untuk berfikir, untuk mencari pengalaman, mencari maklumat dan sebagainya, mereka dapat mengumpul banyak pengetahuan ya. Daripada pengetahuan ini mereka dapat pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi ini akan membuatkan mereka menjadi seorang murid yang matang. Okey, yang kelima adalah berdaya tahan. Okey, berdaya tahan ni adalah kemampuan mempunyai daya tahan dalam menghadapi ujian. Okey, boleh tak murid saya memberikan satu contoh aktiviti ataupun perkara yang berkaitan dengan berdaya tahan? Okey, siapa nak jawab? Okey, Arti. Okey, apa contoh Arti? Contohnya adalah tidak berputus asa sekiranya mengalami kegagalan. Okey, bagus ya. Tidak berputus asa sekiranya menghadapi kegagalan. Betul cikgu? Betul, bagus. Itu jawapan yang betul ya. Okey, jadi dekat sini kita sebagai murid kita tidak cepat putus asa, jangan cepat mengalah sekiranya kita mungkin gagal dalam ujian ataupun kalah dalam sesuatu pertandingan. Kita perlu kita teruskan usaha kita sampai sehingga berjaya. Okey, seterusnya yang keenam adalah aktif. Okey, aktif adalah giat bekerja atau berusaha dalam sesuatu tindakan. Okey, berikan saya satu contoh. Siapa nak cepat? Siapa cepat dia dapat. Siapa nak jawab? Joanna. Siapa cepat? Okey, Joanna. Joanna. Okey, apa contoh aktif Joanna? Contohnya mengambil bahagian dalam aktiviti yang diadakan di sekolah. Okey, mengambil bahagian ya, menyertai pertandingan ataupun aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Jadi ini akan membuatkan seseorang itu lebih aktif. Contohnya Chris tadi, okey, pada peringkat awal Chris membuat senaman betul. Ini membuatkan Chris menjadi seorang yang aktif dan juga cerdas ya. Bukan saja dalam bidang sukan tetapi juga dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Okey, seterusnya okey, kita akan uji ya, kita akan uji murid kita dengan beberapa soalan yang mana saya memberikan satu soalan yang asas yang mana seorang murid perlu ada. Actually sebenarnya diary ataupun catatan catatan membuat jadual waktu sebenarnya dalam aktiviti yang mereka laksanakan setiap hari. Okey, ini ada satu contoh catatan diary yang dibuat oleh David ya, daripada 6 pagi hingga 10:30 malam. Jadi kita nampak dekat sini apakah program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh David. Ya, jadi berdasarkan kepada diary ini, saya sudah sediakan 4 soalan, okey, iaitu berkaitan dengan soalan nilai, okey, berkaitan dengan aktiviti yang kita nampak daripada diary tersebut. Seterusnya adalah apakah ciri kebestarian yang kita boleh contohi daripada David dan juga bagaimana kita boleh meningkatkan kebestarian diri pada setiap hari. Ya, okey, mari kita tengok bersama-sama soalan dan juga jawapan. Soalan pertama ya cikgu? Ya, betul. Nyatakan 2 nilai yang ditunjukkan oleh David. Siapa nak jawab soalan ini? Joanna. Cepat Joanna. Very good. Okey, apa jawapan Joanna? Beri saya 2 nilai. Nilai bertanggungjawab dan nilai kerajinan. Bagus ya, nilai bertanggungjawab dan juga nilai kerajinan. Okey, saya nak tanya dengan murid lain ya. Joanna dah jawab, tinggal Arti, Carol dengan Tio. Ada tak nilai lain yang boleh kita pupuk di sini? Dapat dipamerkan oleh David. Siapa nak jawab selain daripada Joanna? Okey, Arti. Apa nilai lain? Nilai berdikari. Okey, nilai berdikari sebab dia melaksanakan dengan sendiri ya. Berdikari melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Jom kita tengok adakah jawapan mereka betul atau tidak. Okey. Nilai kerajinan, nilai harga diri, nilai berdikari dan juga nilai bertanggungjawab. Untuk soalan ini yang saya perlukan hanya 2 nilai yang mana mereka akan dapat 2 markah. Ya. Okey, faham cikgu. Okey, ini merupakan jawapan yang jadi tambahan. Joanna dan Arti dapat bintang Ya, betul. Okey, tanya. Siapa yang tak dapat bintang lagi ni? Arti belum lagi? Arti sudah dapat? Okey. Okey, Tio dan juga siapa? Carol. Cepat Cepat angkat tangan ya. Kena cepat. Okey. Soalan yang kedua. Okey, B.
senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh David selain belajar. Jadi daripada jadual tadi, daripada diary tadi, okey, saya pergi belakang ya. Okey. Apa aktiviti yang dilakukan oleh David selain belajar? Siapa nak jawab? Cepat, cepat. Okey, Carol. Sedia dengan bintang Okey. Chris? Okey. Carol. Okey, apa aktiviti yang dibuat oleh David selain belajar? Carol. Berlatih badminton. Okey, berlatih badminton. Ada tak aktiviti lain selain daripada melatih badminton? Carol? Oh, Joanna angkat tangan. Ya, Carol? Membuat senaman. Membuat senaman. Okey, kita nampak dalam diary tersebut ada beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh David selain daripada belajar, iaitu bersenam, okey, dia berlatih badminton dan juga apa satu lagi? Siapa nak jawab? Okey, Joanna. Wah, cepat Joanna. Ya. Membantu ibu membuat kerja rumah. Wah, very good. Bagus ya, membantu ibu membuat kerja rumah. Okey, mari kita tengok jawapan. 3 markah. Sudah lengkap ya. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Baiklah. Okey, nyatakan ciri kebistarian diri David yang boleh dicontohi. Okey, sini saya perlukan 2 markah ya. Okey, apakah nyatakan ciri kebistarian diri? Okey, siapa nak jawab? Okey, Tio. Kerajinan. Ya, Tio, ulang sekali. Berdisiplin. Berdisiplin, ciri kebistarian diri David yang kita nampak di disiplin. Okey, macam mana Tio boleh menerangkan disiplin dekat sini? Apa yang dia buat yang mengatakan David tu disiplin? David menepati masa semasa melakukan aktiviti seharian. Ya, kita boleh nampak daripada catatan diary dia telah tetapkan masa ya. Pukul 6, pukul 6 dia buat apa, pukul 7 dia buat apa ya. Okey, bagus ya. Jadi dekat sini dia disiplin dalam mengikut timetable, jadual waktu dia. Okey, ada tak contoh lain? Siapa nak cuba? Okey, Joanna. Contohnya, David bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang anak dan seorang pelajar. Okey, dia bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang anak dan juga seorang pelajar. Yang mana satu, apa tugas yang dilakukan oleh sebagai seorang anak? Boleh tak beritahu saya? Membuat latihan rumah. Membuat latihan rumah tu lebih kepada pelajar ya. Okey, sebagai seorang anak? Membantu ibu membuat kerja rumah. Okey, membantu ibu dalam melaksanakan kerja rumah. Okey, let's see. Mari kita tengok bersama. Okey, berdisiplin ya. Berdisiplin dalam membuat senaman, sentiasa berlatih secara konsisten, okey, untuk mencapai tahap permainan yang baik sebab dia dah ada dia punya timetable jadual untuk dia berlatih ya. Okey, dan juga melaksanakan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai anak dan juga murid. Okey, dekat sentiasa berlatih ni kita nampak dia lebih aktif, ciri kebistarian aktif di sini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan D. Okey, bagaimanakah anda? Sebelum tu tadi Tio dan Joanna. Joanna. Okey, Tania. Okey, tambah bintang. bintang. Okey, bagaimanakah anda meningkatkan kebistarian diri pada setiap hari? Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Soalan D. Okey, arti. Okey. Bersikap rajin dan konsisten dalam melaksanakan aktiviti harian. Okey, bersikap disiplin dan juga konsisten. Konsisten ni bermaksud berterusan ya. Berterusan kita membuat sesuatu latihan ke ataupun belajar ya. Maknanya kita terus menerus ya, melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, apa jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey, Joanna. Belajar secara sistematik. Belajar secara sistematik. Okey, kita tengok jawapan. Okey. Okey. Bagaimana anda meningkatkan kebistarian diri adalah belajar secara sistematik, melakukan aktiviti harian secara bersungguh-sungguh, melaksanakan tugasan yang diberi dengan baik, menyayangi ibu bapa, menghormati guru. Okey, daripada 6 ciri kebistarian tadi, kita boleh juga masukkan ciri-ciri yang lain yang berkaitan yang mana membentuk kepribadian mulia seseorang individu. Sebab tu saya masukkan jawapan itu menyayangi ibu bapa dan juga menghormati guru. Okey, jadi dekat sini kita nampak bagaimana dalam aspek dalam timetable, dalam tugasan yang diberikan oleh jadual tugasan yang dibuat oleh David itu kita nampak dia seorang yang sistematik, seorang yang disiplin yang mana dia dapat melaksanakan tugas dia seperti yang telah ditentukan.
Okey, maknanya kita nampak dia rajin, dia konsisten, ya, dia bersungguh-sungguh untuk berlatih, untuk memahirkan tahap kualiti permainan dia, dan juga sebagai seorang anak dia tidak abaikan tanggungjawabnya sebagai seorang anak di rumah. Okey, dia menolong ibunya. Ya, dan juga tidak mengabaikan pelajaran dia. Okey, cikgu, bagaimana prestasi murid-murid kita di Google Meet untuk uji minda ni, cikgu? Okey, mereka memberikan respon yang sangat bagus. Saya harapkan Tio dan juga Carol ya. Boleh kejar Cepat angkat tangan ya untuk dapatkan lebih lagi bintang ya. Okey. Itu dia perkongsian untuk ciri-ciri kebestiarian diri. Tapi kita akan berehat sebentar, boleh, cikgu? Betul. Ya. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan moral. Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid? Okey, masih lagi di slot menengah rendah dengan Cikgu Magis untuk pendidikan model tingkatan 3, secara khususnya topik kebestarian diri. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah yang akan kita belajar, cikgu? Okey, segmen ketiga kita akan tengok tentang kepentingan ya. Okey, mengapakah ciri kebestarian ini penting dalam pembentukan diri seseorang murid. Okey, jadi ada 3 perkara yang kita nak tengok sini adalah dari segi penampilan diri yang positif. Murid mula mengenal diri mereka dan juga mereka dapat berinteraksi secara positif. Jadi kita akan kupas lagi lebih lanjut ya tentang kepentingan pembentukan kepentingan kebestarian diri ini dalam pembentukan diri seseorang murid. Okey. Baiklah. Okey, ini adalah beberapa perkara penting yang mana bagaimana kebestarian diri memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan individu ataupun kepribadian mulia dalam diri seseorang murid. Okey, yang pertama adalah mereka dapat membuat keputusan secara rasional kerana mereka menggunakan ciri bijak di sini. Bijak dan matang ya. Jadi mereka dapat membuat keputusan secara rasional ataupun secara wajar. Okey, seterusnya melahirkan insan yang berakhlak mulia, iaitu yang mana kita cuba kaitkan dengan kepribadian mulia mereka dan mereka juga berdaya maju untuk mencapai cita-cita. Dekat sini kita nampak dekat sini ya, mereka bertanggungjawab, mereka ni berdaya tahan untuk mencapai cita-cita yang ingin mereka ceburi. Dekat sini kita nampak mereka ni ada mengamalkan sifat kental yang mana dia tidak cepat putus asa. Okey, seterusnya pengurusan kerja harian menjadi lebih sistematik. Okey, dengan kebestarian diri ni, dengan aktifnya, dengan ciri bertanggungjawabnya, dengan ciri disiplin. Okey, ini mereka dapat menguruskan kerja mereka dengan lebih teratur supaya tidak ini dapat mengelakkan daripada penangguhan kerja ataupun melengah-lengahkan kerja, contohnya tugasan sekolah ya. Okey, dan juga dapat membentuk menjadi pemimpin yang berwawasan. Di mana bila kita kata matang dekat sini, sebagai seorang yang ada ciri matang, mereka boleh berfikir secara bernas, mereka boleh berfikir secara kreatif dan juga kritis ya untuk menjadi seorang pemimpin yang berwawasan. Contohnya kita ada ketua pelajar, kita ada ketua murid ya, ketua pengawas dan sebagainya, ataupun sebagai pengerusi kelab kurikulum sebenarnya. Jadi mereka ni kita dapat membentuk seorang pemimpin yang berwawasan dan juga sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri, di mana mereka akan cari jalan ataupun cara bagaimana mereka boleh memperbaiki ataupun mereka boleh memahirkan kebolehan ataupun kemampuan mereka. Ya, jadi dekat sini daripada 6 ciri tadi, di samping ciri-ciri yang positif yang mana ini dapat membantu pembentukan kebestarian diri dalam individu seorang murid. Ya, jadi ciri kebestarian ini sangat penting di mana dipupuk sejak kecil lagi di kalangan murid sebenarnya ya. Okey. Okey. Ya. Masa untuk uji minda, murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab kan, cikgu? Ya, betul. Saya berharap dengan penerangan tentang kepentingan dengan adanya ciri kebestarian diri ini, kita akan tengok bagaimana perbuatan dalam gambar ini kita dapat menentukan apakah kepentingan ataupun keperluan memiliki ciri kebestarian diri ya. Okey. Di sini ada 6 gambar yang saya ingin uji kepada murid saya. Okey, pertama adalah gambar di mana seorang bapa dan seorang anak sedang mencuci kereta.
Okey. Jadi dekat sini apa ciri pertama sekali saya nak tanya kepada murid saya, apa ciri kebestarian yang anda nampak daripada gambar pertama ni? Okey. Okey, arti. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Bagaimana nak menunjukkan dia bertanggungjawab? Boleh tak beri saya satu contoh yang menggambarkan dia bertanggungjawab? Bertanggungjawab sebagai seorang anak kepada bapa. Okey, bertanggungjawab itu sebagai seorang anak kepada bapa, ya. Okey, jadi apakah kepentingan dekat sini? Okey, siapa nak jawab selain daripada arti? Okey, Carol. Dapat mengeratkan hubungan. Dapat mengeratkan hubungan di antara bapa dan anak, ya. Okey, Chris. Ya. So Carol dan Arti dapat bintang kan, Cik? Betul, Okey, bagus. Tahniah kepada mereka. Okey, jadi dekat sini kita nampak daripada gambar pertama yang mana adanya ciri kebestarian diri, iaitu ciri bertanggungjawab, ya. Kita dapat mengeratkan hubungan di antara seorang bapa dan juga anak melalui aktiviti mencuci kereta. Okey. Selain itu apa kita tengok? Kita akan nampak ia juga dapat menyiapkan kerja dengan lebih cepat. Tak payah menangguhkan kerja. Betul. Kalau katakan hanya bapa saja seorang membuat kerja tersebut, mungkin kerja itu akan lambat siap, ya. Okey. Jadi dekat sini kita nampak hubungan dengan melalui aktiviti hubungan mereka akan lebih erat, ya. Okey, gambar kedua adalah gambar menerima seorang pelajar menerima ijazah. Okey. Okey, apa ciri kebestarian untuk gambar kedua? Siapa nak cuba? Cepat. Okey, Tio. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, selain daripada bertanggungjawab, ada tak ciri kebestarian lain yang ditunjukkan oleh gambar dua ni? Matang. Ya, apa dia? Matang. Matang. Okey, matang. Siapa lagi yang jawab? Saya dengar di suara tadi. Selain daripada matang, bertanggungjawab, apa ciri lain? Ada tak? Ya, arti? Bijak. Bijak. Okey, seseorang yang bijak, seorang yang matang, ya, ada ciri matang dan juga ciri bertanggungjawab, membolehkan seseorang murid itu mencapai kejayaan dalam pendidikan dengan cemerlang, ya. Okay, jadi apa kepentingan? Okey, boleh tak saya nak tanya pula sekat sini? Saya nak tanya pada Tio. Okey, Tio. Okay, apa kepentingan Tio untuk gambar kedua ni? Kepentingan ialah dapat menaikkan imej diri ibu bapa dan sekolah. Bagus, ya. Wow. Dengan adanya ciri kebestarian iaitu bertanggungjawab, bijak, matang, ya, dan juga mungkin disiplin, ya, dalam gambar dua ini, dia dapat menaikkan imej diri dia sendiri, dia boleh menaikkan imej keluarga dan juga sekolah ataupun universiti yang dia belajar itu, ya. Betul. Okey, apa lagi kepentingan yang lain? Okey, siapa nak jawab? Okey, Joanna. Chris? Ya. So tadi Tio Tio, yes. Betul lah jawapannya? Betul jawapannya. Okey. Okey, Joanna, apa kepentingan? Mempunyai masa depan yang lebih cerah. Bagus, ya, mempunyai masa depan yang lebih cerah. Okey, itu merupakan kepentingan untuk gambar kedua. Okey, kita tengok gambar ketiga. Okey, tengok jawapan dia dulu. Okey, cita-cita tercapai, ya. Okey, dia dapat jadi seorang graduan. Okey, cita-cita untuk menjadi seorang graduan tercapai. Okey, gambar ketiga. Okey, ini adalah merupakan ikrar pelajar. Okey, apa ciri kebestarian yang kita nampak dekat gambar tiga ni? Okey, Carol. Berdisiplin diri. Disiplin diri. Selain daripada disiplin diri? Matang. Okey, boleh matang, ya. Okey, saya nampak Tio angkat tangan. Ya, Tio, ada jawapan lain, Tio? Bijak. Ya, bijak, berkata bijak, okey, untuk melaksanakan tugas dan sebagainya. Okey, apa kepentingan daripada gambar ketiga ni yang kita nampak? Siapa nak cuba jawab? Okey, Arti. Menjadi pemimpin yang berwawasan. Menjadi pemimpin yang berwawasan. Okey, bagus jawapan. Dah bagi bintang untuk Tio. Chris. Carol dan Arti, Arti. Okey, ada tak kepentingan yang lain sebagai seorang sebagai menjadi ketua pelajar? Ya, apa, Carol? Menjadi teladan kepada pelajar lain. Bagus, menjadi teladan kepada pelajar yang lain. Okey, satu jawapan yang bernas, ya. Okey. Mampu memikul amanah yang diberi. Jadi saya suka gunakan sebagai gambar ketiga ni sebab dia menjadi satu role model kepada pelajar-pelajar yang lain. Mungkin keinginan mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang berwawasan, ya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada gambar ketiga, gambar keempat, ya.
Okey, ini permainan bola sepak. Okey, apa ciri kebesaran yang kita nampak melalui permainan bola sepak ni? Okey, Tio. Aktif. 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 Okey, apa kepentingan? Apa kepentingan yang kita dapat daripada gambar keempat ni? Okey, Joanna. Kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Mengamalkan gaya hidup yang sehat ya, sebab kita bersenam macam tadi kan Chris kan? Ya. Chris bersenam jadi Aktif. kita dapat sihat, hidup sehat, Betul. cerdas ya. Okey, dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selain daripada gaya hidup yang sihat, apa kepentingan lain? Okey, Carol dah siap angkat tangan dah. Saya tak belum tanya soalan lagi. Laju. Carol dah angkat tangan. Okey, Carol. Okey. Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Bagus ya. Tahniah. Jawapan yang cukup bernas iaitu mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok dekat sini jawapan dia. Okey. Dapat mengamalkan gaya hidup sihat dan juga menyebabkan badan kita cergas dan juga otak yang cerdas ya. Okey, gambar yang seterusnya adalah perbincangan secara berkumpulan. Okey, apa ciri kebesaran yang kita nampak dekat sini? Siapa nak jawab? Okey, Tio. Bijak. Bijak. Okey, lagi selain daripada bijak? Carol? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Sebenarnya kita boleh guna matang pun boleh ya. Ciri matang pun ada dekat dalam gambar tersebut. Okey, di mana apa kepentingan bila kita mengadakan perbincangan secara berkumpulan? Okey, Arti dah angkat tangan dulu. Okey, Arti? Dapat membantu rakan yang lemah dalam pelajaran. Okey, dapat membantu rakan yang lemah dalam pelajaran. Jadi rakan itu menjadi mentor kepada kawan-kawan ataupun guru muda ya. Kita sebut sebagai guru muda kepada rakan-rakan yang lemah. Okey, bagus jawapan. Kita tengok jawapan yang boleh kita gunakan iaitu dapat menyumbang idea. Bila kita kata ada ciri kebesaran matang, bijak ya. Jadi mereka boleh menyumbang idea-idea yang bernas, kreatif. Okey, dan juga dapat membantu membuat keputusan yang wajar melalui perbincangan secara berkumpulan. Dan kita tengok sekali gambar terakhir iaitu membuang sampah. Membuang sampah. Ya, okey. Apa ciri kebesaran kita nampak di sini? Angkat tangan siapa? Carol. Okey, Carol. Carol. Okey. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey. Kenapa Carol kata bertanggungjawab, Carol? Sebab kita dapat menjamin kebersihan alam sekitar. Ya, Wow. itulah kepentingan dia. Sebenarnya dengan membuang sampah ke dalam tong sampah ini dapat menjamin kebersihan alam sekitar. Selain daripada itu, apakah kepentingannya ini adalah untuk mengelakkan daripada pencemaran alam sekitar ataupun daripada mengelakkan pembuangan sampah secara di merata-rata tempat. Ya. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Magis untuk kepentingan kebesaran diri. Boleh tak Cikgu kongsikan rumusan untuk segmen ini, Cikgu? Okey, sebenarnya apa yang kita nampak daripada segmen pertama dan segmen kedua dan segmen ketiga ni adalah ciri-ciri, apakah ciri-ciri kebesaran diri yang boleh diamalkan oleh murid ya secara keseluruhannya, dan juga bagaimana ciri kebesaran ini dapat membantu membentuk seorang individu yang mulia. Okey, dari segi sama ada ilmu pengetahuan ataupun dari segi budi pekerti mereka. Okey, baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Magis untuk kepentingan kebesaran diri. Tapi sebelum itu, sebelum kita teruskan untuk sesi hari ini, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot mendengar rendah bersama Cikgu Magis untuk pendidikan moral kebesaran diri. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kebesaran diri bersama Cikgu Magis. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, terima kasih Chris. Okey, apa yang kita tengok dekat sini adalah bagaimana murid yang mempunyai pengetahuan luas tetapi tidak mempunyai budi pekerti mulia dianggap tidak mempunyai kebesaran diri yang lengkap dan sempurna. Jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah tidak boleh, maknanya dekat sini pengetahuan dan juga budi pekerti mulia saling bergantung di antara satu sama lain. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri.
ya untuk membentuk seorang yang adanya kebiasaan diri yang lengkap ya. Okey. Jadi melalui yang ini kita akan tengok apakah keperluan untuk membentuk kebiasaan diri. Okey, dari segi pengetahuan kita nampak dia mesti ada kemahiran, boleh memberikan pandangan secara rasional, berprinsip. Maknanya dia lebih kepada pengetahuan. Jadi mereka lebih mungkin dari segi pembacaan, mereka explore tentang mencari maklumat dan sebagainya. Manakala budi pekerti ini lebih kepada individu itu dari segi perlakuan mereka. Okey, apa perasaan mereka? Adakah mereka ni seorang yang menjaga maruah diri? Adakah mereka ni selalu adanya sikap sentiasa bersyukur? Adakah mereka punya sikap belas kasihan? Ya, jadi pengetahuan dan budi pekerti ini memang tidak diboleh asingkan. Jadi sekiranya ada pihak yang hanya mempunyai pengetahuan tetapi tidak adanya budi pekerti, mereka tidak adanya ciri kebesaran diri. Ya. Okey. Jadi untuk membentuk kebesaran diri ini yang penting sekali adalah disiplin diri. Okey, melalui amalan disiplin diri ini kita dapat memupuk ataupun memupuk kebesaran diri dalam individu, dalam diri individu ya. Dan disiplin diri ini merupakan keutamaan dalam mengawal pemikiran kita, okey, dalam mengawal emosi dan juga perlakuan diri. Jadi apa pun daripada peringkat awal bila dari segmen kedua dan juga segmen ketiga, apa yang kita nampak adalah dekat sini setiap perbuatan yang mereka buat tu ada kita kaitkan dengan disiplin diri mereka, sama dari segi belajar ke ataupun melaksanakan aktiviti kurikulum ke ataupun aktiviti di rumah. Betul. Disiplin diri sangat penting ya. Okey. Dan melalui amalan disiplin ni kita ada dua jenis amalan disiplin, iaitu amalan mendisiplinkan diri dan juga amalan tidak mendisiplinkan diri. Okey, jadi apa yang kita nampak adalah bila kita kata amalan berdisiplinkan diri lebih kepada positif. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita sebut tentang contoh tentang amalan disiplin diri ya, iaitu contohnya adalah cekal dalam menghadapi cabaran hidup. Jangan putus asa. Okey, terus berjuang untuk menghadapi kegagalan. Okey, dapat mengawal diri dalam sebarang masalah atau sebarang keadaan dan juga terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Okey, murid-murid saya, ada tak contoh lain yang mana kita boleh kaitkan dengan mendisiplinkan diri? Okey, Arti dah angkat tangan dulu. Okey, Arti? Melaksanakan tugas berpandukan jadual waktu dan secara sistematik. Okey, bagus ya. Maknanya melaksanakan tugas dengan berdasarkan kepada jadual waktu dan juga melaksanakan dengan secara sistematik. Itu adalah merupakan disiplin diri. Okey, ada tak contoh lain? Okey, Joanna. Tidak menangguhkan kerja yang harus disiapkan. Bagus. Tidak melengah-lengahkan ataupun tidak menangguhkan kerja atau tugasan yang diberi. Itu menunjukkan disiplin diri. Okey, manakala amalan tidak mendisiplinkan diri adalah cepat putus asa. Bila contohnya mereka gagal dalam ujian ke, gagal dalam kehidupan, mereka cepat putus asa. Sebab itu kita akan dapat banyak kesan-kesan yang tak baik daripada sikap cepat putus asa ini ya. Okey, lepas tu memberikan pelbagai alasan apabila gagal, selalu menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan diri sendiri, mungkin dia menjadikan orang lain sebagai alasan untuk kegagalan dia. Okey, cepat marah ya, dan bertindak mengikut perasaan. Maknanya di sini mereka tidak boleh berfikir secara waras. Ya, mereka tidak matang, mereka tidak bijak ya, dan mereka tidak ada daya tahan sebenarnya. Itu merupakan ciri dalam kebesaran diri. Jadi mereka cepat marah, mereka tidak boleh kawal perasaan mereka. Sebab tu saya kata tadi, disiplin diri ini mempengaruhi atau mengawal emosi dan juga perlakuan dan juga perasaan kita. Okey, contoh perasaan, emosi dan juga pemikiran kita. Okey. Dan juga bersikap sambil lewat. Ini contohlah. Contoh di antara contoh amalan tidak mendisiplinkan diri. Bersikap sambil lewat, contohnya menangguh-nangguhkan kerja ataupun contohnya mereka meniru hasil tugasan kawan lain. Ya, ini merupakan satu perbuatan yang tidak baik untuk menunjukkan kebesaran diri. Okey, boleh tak murid saya berikan contoh lain untuk amalan tidak mendisiplinkan diri? Okey, Carol.
melibatkan diri dalam perbuatan negatif. Ya, bagus ya, melibatkan diri dalam perbuatan yang negatif. Maknanya kita tahu satu daripada amalan disiplin diri adalah kita cuba meluangkan masa yang ada tu dengan perbuatan yang berfaedah. Sama ada mungkin kita pergi ke perpustakaan ke, ataupun melibatkan diri dalam kurikulum ke, ataupun melibatkan diri dalam apa saja aktiviti yang memberikan kesan positif kepada kita. Tetapi dalam amalan tidak mendisiplinkan diri adalah mereka lebih suka untuk terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya, okey, bagus. Jadi kita akan tengok. Boleh tak murid saya beritahu saya siapa gambar dalam atau tokoh dalam gambar ni? Slide ni. Joanna. Yes, Joanna. Gambar Muhammad Ziyad. Ya. Betul. Atlet Paralimpik Malaysia ni. Atlet Paralimpik Malaysia. Okey, boleh tak bagi tahu saya beliau ni memang pakar dalam sukan jenis apa? Okey, arti. Lontar peluru. Okey, bagus ya. Lontar peluru. Ini adalah tokoh cemerlang kita iaitu Muhammad Ziyad bin Zulkifli yang merupakan peserta Paralimpik dalam sukan lontar peluru. Okey. Jadi berdasarkan kepada tokoh ini, watak tokoh ini, saya ingin menonjolkan beberapa cerita tentang latar belakang Ziyad ni dalam bentuk soalan sebenarnya. Baiklah. Ya, jadi kita tengok bersama-sama. Sebelum saya teruskan, kenapa saya gunakan tokoh Muhammad Ziyad ini adalah kerana seperti yang kita tahu dalam cerita latar belakang beliau adalah beliau adalah merupakan seorang yang mengalami masalah kecacatan intelektual, ya, maknanya beliau dalam golongan OKU, ya beliau menghadapi masalah dari segi pembelajaran, dan tetapi walaupun beliau ni tidak banyak ilmu pengetahuan, ya, tetapi beliau masih dapat mencapai kejayaan dalam bidang lain, iaitu dalam bidang sukan. Ya, maknanya dekat sini walaupun ilmu pengetahuan itu penting dan juga budi pekerti itu penting, tetapi beliau cuba seimbangkan. Okey, itu tidak bermaksud beliau tak pergi sekolah dan sebagainya, tetapi dari segi pencapaian beliau adalah sangat rendah dari segi pendidikan, intelektual. Dan beliau telah berjaya memenangi banyak pertandingan dalam peringkat antarabangsa, ya. Okey, dan apa yang penting dekat sini kita nampak adalah Muhammad Ziyad ni merupakan seorang atlet yang tidak pernah putus asa. Betul, ya. Beliau tidak pernah putus asa. Okey, beliau selalu sungguh ada sikap kesungguhan di mana selalu berlatih, okey, secara berterusan dan gigih, yang mana sekarang beliau merupakan seorang kita anggap sebagai seorang hero. Ya, betul. Sebagai seorang hero Malaysia, ya, dalam bidang sukan lontar peluru. Okey. Okay, jadi saya sediakan 4 soalan di sini. Okey, yang berkaitan dengan perasaan. Okay, sebab dalam disiplin diri pun kita kata ada mengawal dari segi perasaan, emosi, ya. Betul. Okey, apakah perasaan anda dengan kejayaan Muhammad Ziyad? Mengapa? Saya dekatkan dengan soalan nilai. Okey. Seterusnya tentang 3 ciri kebistarian, ya, yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad melalui kejayaan beliau. Okey, dan juga bagaimana ilmu pengetahuan dan budi pekerti dapat meningkatkan kebistaran diri Muhammad Ziyad. Yang mana itu boleh jadi, soalan ini boleh menjadi sebagai satu tunjuk ajar kepada kita sebenarnya. Ya. Okey, jadi mari kita tengok bersama-sama soalan dan juga jawapan. Okey. Alright. Sedia ya semua? Okey, soalan A. Ya, Chris dah sedia dengan bintang, ya, Chris? Dah sedia. Okey. Semua nak kejar bintang ni. Okey. Okey, dah banyak bintang dah sudah. Yeah. Okey, apakah perasaan anda dengan kejayaan Muhammad Ziyad dan mengapa? Okey, siapa nak jawab? Okey, Tio. Saya berasa bangga dan gembira dengan kejayaan Muhammad Ziyad kerana beliau berjaya mengharumkan nama negara dan menang dalam pertandingan antarabangsa dalam aktiviti lontar peluru. Okey, bagus. Jawapan dia memang panjang dan juga tepat sebab soalan ini merangkumi 3 markah. Bila 3 markah, apakah perasaan? Jadi Tio telah memberi jawapan, itu perasaan dia perasaan gembira dan bangga dengan kejayaan Muhammad. Jadi di sini dia sudah dapat 1 markah sebab dia menyebutkan perasaan. Seterusnya, mengapa? Soalan kedua adalah mengapa dia rasa gembira atau bangga? Kerana dia kata dia telah meningkatkan nama negara. Okay? Dia telah menang dalam pertandingan tersebut dan juga telah meningkatkan nama
negara di peringkat antarabangsa contohnya. Okey? So yang ni 2 markah lah cikgu? Memang ini dapat 2 markah. 3 markah. 3 markah. 3 markah. Perasaan 1 markah dan diberi alasan 2 alasan tadi. Okey, sebab itu menaikkan imej negara dan juga dia menang dalam pertandingan. Ya. Okay. Tahniah Tio. Oh, tahniah Tio. Okey. Dan tambahan jawapan saya adalah di mana dia dapat meningkatkan lagi keyakinan diri. Di mana dengan kejayaan ni kita nampak Ziyad ni dia dapat, walaupun dia dalam keadaan yang okey dalam Paralimpik, tetapi dia dapat gigih dan dapat meyakinkan diri dia. Dia tidak menjadikan diri dia sebagai satu alasan sebenarnya untuk tidak mencuba ataupun tidak berjaya dalam kehidupan. Okey. Seterusnya kita tengok pada soalan B. Okey, 2 nilai yang dipamerkan oleh Muhammad Ziyad. Okey, siapa nak cuba cepat? Okey, Carol. Okey, apa 2 nilai yang ditunjukkan oleh Muhammad Ziyad, Carol? Nilai kerajinan dan nilai bertanggungjawab. Okey, nilai kerajinan, nilai bertanggungjawab. Boleh tak nilai lain kita boleh gunakan untuk Muhammad Ziyad ni? Yang ditunjukkan oleh Muhammad Ziyad. Okey, Joanna, boleh tak? Okay, nilai apa? Nilai harga diri. Harga diri, ya. Dekat sini dengan harga diri ni macam mana? Sebab dia dapat menaikkan imej diri. Okey, dapat menaikkan walaupun dalam situasi begitu, tapi dia dapat menaikkan imej diri dengan kemenangan yang dia capai dan juga menaikkan imej negara. Okey, bertanggungjawab dekat sini dia menjalankan tugas dia untuk negara sebagai warga negara Malaysia untuk meningkatkan nama negara di persada dunia. Okey? Dan juga nilai kerajinan. Semestinya nilai kerajinan. Kalau tak rajin, memanglah tak buat latihan tak secara bersungguh-sungguh, sudah semestinya dia tidak dapat menang dalam apa-apa pertandingan. Okey, jadi tadi Carol dan Joanna dapat bintang ke cikgu? Ya, betul. Wah, cikgu, Carol dah sampai bintang maksimum dah ni. Dah habis ke? Dah habis. Okey, tahniah dan juga Carol Joanna. kena berehat lah nampaknya. Hebatlah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, soalan C. Okey, senaraikan 3 ciri kebistarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad melalui kejayaan beliau dalam sukan lontar peluru. Okey, senaraikan 3 ciri kebistarian yang awak nampak daripada Muhammad Ziyad. Okey, siapa nak cuba? Okey, Tio. 3 ciri kebestarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad ialah aktif, berdaya tahan dan berdisiplin. Aktif, berdaya tahan dan disiplin. Okey, boleh tak Tio berikan saya satu penerangan tentang aktif sini? Muhammad Ziyad aktif dalam menyertai pertandingan dalam peringkat antarabangsa. Ya, dia aktif maknanya dekat sini dia lebih dia mungkin akan satu dia aktif sebab dia melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Sukan lontar peluru. Bagus ya, Tio. Yang keduanya adalah aktif dalam membuat latihan. Membuat latihan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, kemenangan peringkat antarabangsa ya. Okey, jadi kita nampak dekat sini aktif dan semestinya disiplin. Disiplin itu sangat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara supaya kita tidak supaya perkara itu tak terabai ya dan kita dapat fokus pada apa yang kita buat. Okey. Kita nampak dekat sini, okey, ada beberapa contoh jawapan iaitu kita nampak ciri kebistarian itu Ziyad bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh ni kita masukkan dalam kategori kerajinan sebenarnya. Okey, bersifat gigih dan tidak berputus asa. Okey, itu masuk dalam kategori ciri apa? Murid saya. Gigih dan tidak berputus asa ciri apa? Okey, Tio. Berdaya tahan. Bagus, berdaya tahan. Okey, bagus ya. Okey, beliau yakin dan cekal dengan kebolehan diri pun termasuk dalam kategori berdaya tahan ya. Okey, sentiasa aktif. Okey, sentiasa aktif maknanya dia terus melaksanakan latihan, terus menyertai pelbagai pertandingan dan sebagainya. Okey, itu kita nampak ciri kebistarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad. Alright. Okey, seterusnya soalan D. Okey, so cikgu tadi Tio dah dapat lagi 1 bintang dah cikgu. Okey, bagus. Dah maksimum juga. Sudah maksimum. Okey, maknanya semua pelajar saya cemerlang hari ni. Ya, okay, betul. Seterusnya cikgu. Okey, D. Sebutkan bagaimana ilmu pengetahuan dan budi pekerti mulia dapat meningkatkan kebistarian diri Muhammad Ziyad. Okey, kita nak tengok bagaimana ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti mulia. Bila saya kata ilmu pengetahuan ni bermaksud bukannya saya fokuskan kepada sekolah saja ya. Maknanya ilmu pengetahuan dari segi mendapat kemahiran dari segi sukan melontar. Mungkin dia ada teknik-teknik atau cara untuk melontar peluru ya. Sebenarnya itu juga termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan ya. Okey, siapa nak jawab? Untuk soalan D. Okey.
Siapa nak jawab soalan D? Okey, Arti. Arti. Ciri-ciri ini dapat membantu Muhammad Ziad tidak mudah berputus asa dan berusaha dengan gigih. Bagus ya. Ini membuatkan ciri kita nampak membuatkan Muhammad Ziad ni tidak berputus asa dan juga dia dapat yakin pada diri sendiri. Okey. Jawapan lain ada tak jawapan lain? Siapa nak cuba? Soalan terakhir. Okey, Joanna. Muhammad Ziad selalu yakin dengan kebolehan diri. Yakin dengan kebolehan diri walaupun dia ada kelemahannya dalam beberapa aspek yang lain tetapi dia yakin pada diri dia yang dia kata dia boleh menang, dia boleh menyertai sukan lontar peluru. Okey, yang ini nampak jawapan beberapa jawapan yang mana saya cuba tambah dekat sini adalah dapat menghadapi cabaran hidup dengan cekal. Itu yang penting ya. Okey. Jadi kita dah masuk kepada 4 soalan yang berkaitan dengan Muhammad Ziad. Okey, sekarang untuk topik kita kebestarian diri Betul. Okey. Sekarang saya serahkan kepada Chris. Kalau Chris ada soalan untuk dikemukakan kepada murid-murid saya. Betul. Okey, hari ini kita pun telah belajar mengenai kebestarian diri. Tapi saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet dan juga di rumah. Secara jujurnya, nyatakan ciri-ciri kebestarian diri yang ada pada anda. Siapa nak kongsikan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Secara jujur ya. Secara jujur tak boleh bohong Ini kelas moral ni. Kelas moral betul. Okay, siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Yang ada pada anda. Okey, Carol. Okey, Carol silakan. Saya seorang yang bersikap positif dan rajin. Sikap positif dan rajin. Bagus. Baiklah, terima kasih. Bagus, Carol. Baiklah, cikgu boleh tak kongsikan kesimpulan topik kita pada hari ini iaitu kebestarian diri, cikgu. Silakan. Okey. Terima kasih, Chris. Okey, apa yang saya rasa murid-murid daripada Google Meet saya dan juga kepada murid-murid di rumah, ya mungkin mereka sudah dapat satu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebestarian diri. Okey, kenapa kebestarian? Apakah contoh-contoh kebestarian diri dalam kehidupan dan apa keperluan atau kepentingan kita mengamalkan kebestarian diri ni ya. Dan yang paling penting adalah kebestarian diri ni perlu dipupuk sejak kecil lagi. Kerana ia sangat penting dalam pembentukan individu, membentukkan diri seseorang murid. Okey, dengan mengamalkan kebestarian diri ini kita dapat menonjolkan kepribadian mulia dan juga penampilan yang positif pada diri murid tersebut. Jadi dengan adanya kebestarian diri ini, of course sudah semestinya kehidupan akan menjadi lebih baik, tenang dan juga gembira. Ya. Baiklah, cikgu. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, saya nak tanya juga bagaimanakah prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Kalau nak tengokkan prestasi, saya memang terpegun ya dan juga kagum dengan pencapaian murid saya. Dah tak cukup ruang untuk letak bintang dah. Dan saya ucapkan syabas kepada murid-murid 4 orang murid saya kerana berjaya memberikan jawapan yang cukup bernas dan juga bagus ya. Baik. Okey, tahniah semua, kita bagi tepukan untuk semua murid yang berjaya menjawab hari ini dan juga cikgu boleh kongsikan di manakah kita boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini, cikgu? Ya, betul. Okey, dan bagi murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan mereka boleh dapatkan melalui portal Sumberku. Sumberku. Baiklah, Cikgu Magis, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Magis dan juga kepada semua penonton untuk episod hari ini. Kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.